Oke. Kan dia gerak, geng. Aduh, seliramu. Lah. Itu dia terlihat sangat ketakutan dan terus berlari menuju ke tangganya. Hilangnya di sini nih. Nah, kan? Nggak muncul. Harusnya muncul di sini kan? Satu malam tu saya dapat call daripada kawan saya. Dia tak sedap hati. Woi geng, berita panas. Wak Lonjong sekarang resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio Malaysia. Ha? Pak Le tu siapa? Pakcik jual lemang ke? Bukanlah, ini makanan paling steady abad nih. Ready to eat yang betul-betul ready, tapi bukan ready to eat cap ayam tau. Nih resep turun-temurun Malaysia, rasa ori, bau pun dah meleleh air liur. Wow, menu dia apa aja? Bukan satu, dua tau. Nasi minyak basmati dengan ayam halia, nasi minyak basmati dengan rendang ayam, nasi putih basmati dengan kari kambing, nasi putih basmati dengan daging kicap, nasi goreng kampung yang pedas tuh weh. Wow, masak dia macam mana? Tak payah dapur, tak payah microwave. Kau cuma buka pek, tuang air. Mau air sungai pun boleh, air sumur pun boleh, air mata ex kau pun boleh. Masukkan pemanas dia, tunggu sedikit dan boom, makan terus panas-panas. Wow, sedap. Nak lagi, Pak Le pun ada pes kari ayam, ikan, kambing. Tinggal tuang dalam periuk, campak lauk, tambah senang sikit, siap masak macam mak kau buat. Untuk orang yang kat Malaysia dan kawasan sekitar, boleh terus order dekat TikTok Shop Wak Lonjong Srio Malaysia. Order sekarang, jangan lambat. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, finally akhirnya kita berjumpa lagi dengan video malam Jumat horor, di mana selalunya saya mereview, mengulas video-video seram, kisah-kisah seram yang ada di luar sana bagi kalian peminat video seram, video horor, geng, ya. Nah, kebetulan, geng, kita ada satu video yang cukup menarik, geng, ya. Dan ini video dari Faktau Channel, geng. Oke, 10 rekaman CCTV paling pelik di Malaysia yang pernah terekam. Alamak. Oke, ini cukup menarik kalau kita lihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya, apalagi ketika di malam hari, geng, ya. Ya, seperti biasanya, geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya jangan lupa sholat dulu, geng, ya. Oke lah, kita akan coba untuk melihat sampai dengan selesai seperti apa video dari Faktau Channel, geng, ya. Oke. 7 hari lepas, Malaysia gempar apabila viral rakaman CCTV yang sangat-sangat pelik. 5 hari yang lalu terekam CCTV ruang tamu rumah anak Bubu bercakap dengan seorang yang tidak dikenali berada dalam rumah yang menggelar diri nenek. Anak bercakap dan bapak nenek pergi ke atas rumah dalam keadaan macam dah kenal lama. Dalam video pun Bubu memanggil nenek dan mengajak ke atas. Wife yang curiga kelakuan anak sebelum melihat rekam CCTV, anak sering memanggil nenek seolah-olah anak bercakap dengan seseorang tapi tak terlihat. Dan dalam video VTT ini anak berada di maksudnya CCTV, ya. Dalam video CCTV ini anak berada di bawah rumah seorang diri setelah wife naik ke atas untuk tidur dan lampu TV semua udah di off kan, tapi anak turun sendiri dan bercakap membawa seorang naik ke atas rumah pada pukul 1 pagi. Serius? Alamak. Apabila realiti dirakam tanpa sebarang suntingan daripada mengalihkan kereta menggunakan kuasa listrik. Oh, kalau ini settingan, geng. Aku tahu nih. Settingan nih yang ini nih. Sehinggalah tempat pelik yang menghairankan satu Malaysia. Oke. Wih, Dan ada yang ketuk-ketuk. diklasifikasikan sebagai letupan misteri.
adakah kita benar-benar faham dunia yang kita diami ini? Rakaman CCTV biasanya digunakan untuk tujuan keselamatan, memastikan kita sentiasa dipantau dan dilindungi. Namun ada kalanya kamera yang tidak pernah tidur ini menjadi saksi kepada kejadian-kejadian luar biasa, insiden yang mencabar logik dan seolah-olah datang dari dimensi lain. Alamak. Ini bukan babak dari filem, bukan suntingan. Ia dirakam, ia berlaku, ia wujud, dan hingga ke hari ini ia masih belum terjawab. Gerak. Selamat datang ke sisi gelap CCTV, di mana kamera menangkap lebih daripada sekadar jenayah. Ia menangkap misteri. Rakaman CCTV paling pelik terakam di Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Aduh, seram pula nih geng. Dan sekarang saya record pada malam hari geng. Ya, kalau tak percaya coba kita cek bersama-sama. Jam berapa sekarang? Jam 23.15 malam waktu Indonesia Barat. Ya, itulah dia geng ya. Udah record tengah malam. Seram pula nih reaction. Aduh. 10. Oke, 10. Anak patung dihuni. Anak Janganlah patung. engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah membuatnya menjadi tidak berbentuk. Hadis riwayat Muslim. Ya. Selama ini kita hanya mendengar kisah anak patung bergerak sendiri dalam filem seram kan? Namun siapa sangka kejadian menyeramkan ini benar-benar berlaku di Malaysia dan menjadi tular dalam grup WhatsApp komuniti penduduk pada tahun 2023 ketika pemilik rumah ini pulang ke kampung sempena Hari Raya Haji. Kamera liter tertutup yang dipasang di ruang tamunya telah merakam sesuatu yang mengerikan. Anak patung yang tersimpan kemas di dalam almari tiba-tiba bergerak sendiri. Kan dia gerak geng. Beberapa Menoleh. saat kemudian, satu kelibat hitam pula muncul sama-sama di sebalik pantulan cermin kabinet dapur. Alamak. Yang itu berdiri, diam, seakan menanti. Perkara ini menimbulkan ketakutan penduduk di sana. Ramai juga yang mengaitkan insiden ini dengan larangan menyimpan patung dalam bentuk sempurna sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis. Seperti di awal tadi, kita mungkin menganggap ia sekadar kebetulan, tapi ingatlah, jin dan syaitan itu sentiasa wujud untuk menyesatkan manusia. Itulah. Wallahualam. Dan terkadang geng, aku tak habis pikir ya, di luar sana itu ada beberapa orang, bahkan selebritis lah geng ya. Kalau kalian searching di Google itu ada yang memiliki koleksi patung sebanyak ini geng ya. Jadi sangat banyak sekali, ada 10 atau 20 patung ya, anak kecil yang memang benar-benar menyerupai anak kecil memang geng ya. Aduh. So, macam mana geng? Boleh komen di ruang komentar geng. Makanya kesimpulannya jangan pernah sesekali kita membeli geng ya, atau menyimpan patung yang wujudnya itu memang seperti manusia geng. Aduh. 9. 9. Siapa yang menari? Itu siapa yang menari? Tahun 2023, kecoh di media sosial apabila seorang anggota polis memuat naik sebuah video rakaman CCTV yang amat menyeramkan. Dalam video tersebut, kelihatan seseorang atau sesuatu sedang menari di dalam sebuah bilik. Siapa tuh geng? Tapi apa yang membuatkannya pelik adalah pada waktu rakaman ini diambil, tuan rumah tersebut sedang keluar bekerja dan bilik itu sebenarnya kosong. Menurut laporan, penduduk sering membuat aduan kepada pihak polis kerana terganggu dengan jirannya itu yang didakwa seringkali memasang lagu dengan sangat kuat sambil menari. Namun setiap kali polis tiba, lampu rumah itu akan terpadam serta-merta dan suasana terus sepi. Setelah melihat terdapat kelibat wanita menari dalam salah satu rakaman CCTV penduduk. Aduh, seliramu. Polis terus menghubungi tuan rumah yang pada ketika itu didakwa sedang bekerja. Peliknya, apabila tuan rumah pulang, mereka mendapati bilik tersebut sememangnya kosong dan terkunci. Apa yang lebih mengerikan, susuk tubuh yang terakam di CCTV kelihatan sangat berbeza daripada tuan rumah
Rambutnya bersanggul seperti wanita zaman dahulu dan pergerakannya tidak seperti manusia biasa. Persoalannya, siapa atau apa yang sedang menari di dalam bilik itu? Aduh, Ojo tangi. kira-kira siapa, geng? Hah? Siapa, geng? Padahal tuan rumah pergi, geng. Gak ada di rumah, gak ada di bilik tersebut. Nah, soalnya ini siapa? Apakah orang ya yang sengaja memang dia tinggal di situ tanpa sang tuan rumah ketahui, ataukah itu adalah memang makhluk yang bukan manusia, geng? Aduh, coba deh kalian cek ya sekarang di rumah, siapa tahu di bawah katil atau di sebalik pintu ada orang yang bersembunyi. Kita kan tak pasti, geng ya. Hati-hati, geng ya. Aduh, risau juga nih kalau orang sungguhan, bahaya, geng. Oke, next kita lanjut lagi, geng. 8. Oke, 8. Siapa tarik tangan? Bayangkan kalau perkara ini berlaku dekat korang. Adek. Baru-baru ini, sekitar bulan April, seorang ibu berkongsi detik cemas di media sosial apabila tangan anaknya seakan-akan ditarik oleh sesuatu ketika mengikuti ayahnya ke pejabat. Wih, siapa yang menarik? Ayahnya langsung tidak mengesyaki apa-apa yang ganjil pada waktu itu, sehinggalah pandangannya tertumpu pada monitor CCTV di pejabat. Dalam rakaman CCTV itu jelas kelihatan anaknya seakan menunjuk ke arah sesuatu yang tidak kelihatan selepas diselamatkan oleh ayahnya. Apa yang menakutkan, kes seperti ini juga pernah berlaku sekitar tahun 2021 di sebuah pejabat yang terletak di Putrajaya, di mana kerusi tersebut dapat dilihat dengan jelas bergerak perlahan-lahan seolah-olah sedang ditarik oleh tangan yang tidak kelihatan. Lah. Peliknya, kejadian ini dilaporkan berlaku pada pukul 3.15 pagi, iaitu ketika semua pekerja telah pulang. Apa pandangan korang? Waduh, ini seram juga, geng, kalau yang seperti ini, geng ya. Jadi sesiapapun yang mungkin mau kerja lebih, atau kalau istilah Indonesianya kerja lembur ya di office, ya harus selalu hati-hati. Atau mungkin kalian ajak member lah, ajak kawan agar tak sorang-sorang, geng ya. Dan oke, tadi ada adik kecil, agak kasihan juga, geng, adik kecilnya, geng ya. Dia seperti kena kacau apa ya, sesuatu hal yang tak nampak, geng ya. Apalagi tadi adik itu sempat menunjuk ya di sebelah di sini nih ya kan, geng. Biasanya anak kecil itu boleh melihat, boleh nampak apa yang tidak kita nampak, geng ya. Itu. Oke, next kita lanjut lagi, geng. 7. Oke, 7. Tiba-tiba ditelan bumi. Tiba- Bagi Fatal, ini antara rakaman CCTV paling menyeramkan pernah terakam. Serius? Seorang pelancong dari India yang sedang bercuti di Malaysia dirakam CCTV sedang berjalan di belakang beberapa individu sebelum tiba-tiba What? Wey. dia terjelus masuk ke dalam lubang besar akibat tanah mendap. Oh, ini pernah viral nih. Dan menggemparkan dunia. Usaha menyelamat digerakkan selama 9 hari berturut-turut, namun langsung tidak membuahkan hasil. Iya. Operasi itu akhirnya dihentikan dan ditukar kepada fasa search and recovery. Yang peliknya, sehingga ke hari ini tiada sebarang petunjuk ke mana hilangnya mangsa. What? Serius? Insiden itu mencetuskan pelbagai teori, termasuk dakwaan kewujudan gua misteri di bawah Kuala Lumpur. Namun kalau korang nak tahu, ini bukan kali pertama tragedi tanah mendap berlaku di Malaysia. Ya, tanah mendap, geng. Seram. Antara di Bukit Antarabangsa pada tahun 2008, Jalan Maharaja Lela 2014 dan Seremban 2022. Selepas kejadian tanah mendap yang berlaku di Kuala Lumpur, lebih banyak insiden tanah mendap dilaporkan dalam tempoh yang hampir sama, sekaligus menguatkan teori tentang kewujudan sebuah gua misteri di bawah ibu kota tersebut. Ingat,
Jangan terlalu yakin dengan setiap langkah kerana bumi tidak selalu bersahabat. Bila tiba waktu, ia mampu menelan jejak. Seram sih kalau yang ini, geng. Enggak soalan saya, geng. Ya, ini kan sempat viral nih kemarin, geng. Ya, beberapa bulan yang lalu lah, geng. Sempat viral wanita India ini dia masuk ya, terjebak di dalam tanah ya. Ya, tanah endap lah. Dan maksud saya soalnya ini berarti sampai sekarang belum ditemukan, geng. Wanita India itu. Alamak, seram betul, geng. Tanah Jelus, operasi SAR dihentikan hari ini dan sampai hari ini masih belum ditemukan, geng, belum jumpa. Jadi kalian ya untuk kawasan Kuala Lumpur, terutama yang tinggal di Kuala Lumpur, saya harap hati-hati, geng ya. Ada kejadian tanah jelus seperti ini tuh ya cukup menyeramkan, geng ya. Oke, next kita lanjut lagi, geng. 6. Oke, 6. Kemana mereka hilang? Selain daripada newspaper cutting, selain daripada police report, bangunan itu sendiri dan footage itu sendiri ada. Abang tak percaya, abang pergi cari balik. Benda ni ada keluar dalam newspaper. Fakta pernah ceritakan kisah ini sebelum ini dan Fakta Oh, yakin ya. setuju. Ini antara rakaman CCTV paling pelik dan menyeramkan yang pernah berlaku di Malaysia. Ya. Pada tahun 2010, 2 orang lelaki dilaporkan hilang secara misteri di sebuah pusat latihan pemandu di Selangor sehingga didakwa melibatkan kes polis. Apa yang menjadikan kisah ini begitu menakutkan adalah hakikat bahawa kilangan mereka tidak meninggalkan sebarang jejak kecuali satu rakaman CCTV yang benar-benar mengganggu. Oke. Masa kembali. Nah, beralih, geng. Selepas melihat rekamannya itu, dia terlihat sangat ketakutan dan terus berlari menuju ke tangganya. Hilangnya di sini nih. Nah, kan? Nggak muncul. Harusnya muncul di sini, kan? Satu malam tu saya dapat call daripada kawan saya. Dia tak sedap hati. Macam ada something yang tengah nak kacau dia. Kebetulan saya tahu kawan saya ni ada kamera. Saya cuba suruh dia rakam. Dan yang last saya dengar bunyi dia menjerit je. Tak tahu senyap. Dalam rakaman itu, kedua-dua mangsa dilihat seolah-olah telah diganggu oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Alamak. Nah, ini pelik nih. Tiba-tiba komputer menyala, geng. Mereka cuba melarikan diri namun lenyap begitu saja dari pandangan kamera, seolah-olah ditarik keluar dari dunia nyata. Lebih menyeramkan, walaupun tunang kepada salah seorang mangsa yang turut diganggu dalam video tersebut terselamat, namun dia dilaporkan masih dirawat di hospital akibat gangguan mental. Kita dah kawan lebih daripada 10 tahun. Hujung minggu kita orang ramai selalu lipat. Tapi kali ni Ayu cakap dia lambat sikit. Dia kata kena pergi ambil barang ke. Sebab pokok pangkalnya si Ayu teman-teman. Ayu ada mesej Maya. Dia cakap jalan dia scary gila nak pergi bangunan tu. Kanan kiri semua penuh dengan semak-samun. Yang Maya perasan dah miss call. Maya cubalah call balik. Bila call balik, Ayu jerit-jerit. Ayu minta tolong. Berdentung-dentung. Maya tak tahu bunyi. Mungkin pintu, mungkin benda berat lah. Boleh jumpa Ayu seorang. Dia sekarang dekat hospital tengah treatment. Doktor semua cakap dia gila. Tunang kawan Maya tu kita tak tahu dia pergi mana. Dan segala bukti kewujudan kes ini berjaya dirakamkan dalam sebuah dokumentari fiksyen seram bertajuk Bangunan arahan K. Rahman dan Sen Kusi pada tahun 2015. Sejauh mana kebenarannya, wallahu a'lam. Not to say I buy that story, but I believe it's real. Footage yang kita tengok tu straight keluar daripada CCTV ni server tu. Berarti, geng, kesimpulannya ini si Maya ya sampai hari ini itu dia berakhir di hospital mental, geng. Sangat tragis sih. Ya Allah. Kejadiannya betul atau tak? Ya, wallahu alam, geng ya. Oke, boleh komen, geng. Oke. Kita lanjut lagi, geng. 5. Oke, 5. Misteri Nizza Afham.
Usaha Nizza memesan Afham. penyanyi dan pempengaruh Muhammad Nizza Afham Mokhtar yang dilapor hilang selepas keluar jogging di Kelang, Selangor malam semalam giat dijalankan. Baliklah Afam. Kenapa Hilang? kalau Afam melarikan diri, kenapa? Kita adik-beradik semua rapat. Pada tahun 2024, Malaysia telah digemparkan apabila Nizza Afham Mokhtar, seorang Ini. penyanyi dan YouTuber, tiba-tiba hilang secara misteri ketika keluar berjoging seorang diri di Stadium Sultan Sulaiman, Kelang. Pelbagai usaha pencarian telah dilakukan dan pelbagai spekulasi mula timbul. Namun, spekulasi mula terhenti dan bertukar kepada tanda tanya selepas tularnya rakaman CCTV di mana Afham dilihat sedang berjalan tanpa arah. Betul pakai baju Afham ni. Yes, betul apa yang Ini nih. Ini ya. Oke. Berdasarkan rakaman CCTV serta lokasi terakhir telefon Afham, sekali lagi mereka menemui jalan buntu apabila jejaknya berakhir di jambatan Sungai Kelang di mana hanya dompet dan telefonnya dijumpai di atas jambatan tersebut. Setelah pencarian demi pencarian dilakukan tidak membuahkan hasil, bapa Afham membuat keputusan untuk melakukan azan di sekitar jambatan tersebut sebagai ikhtiar terakhir dan Ya tidak Allah. lama setelah itu Afham ditemui tetapi sudah tidak bernyawa, di mana Innalillahi pihak wa inna polis akhirnya mengklasifikasikan kehilangan Afham sebagai kehilangan nyawa mengejut dan tiada sebarang unsur jenayah. Polis mengklasifikasikan kes kematian penyanyi Muhammad Nizza Afham Mokhtar sebagai mati mengejut selepas proses bedah siasat selesai petang tadi. Walaupun begitu, masih ramai yang tidak berpuas hati dan menganggap terdapat banyak persoalan dan tanda tanya Itulah. yang tidak terjawab sehinggakan kes ini dianggap sebagai misteri. Semoga Nizza Afham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin, amin, amin. Oke, geng, ya. Berhubung karena saya baru tahu ya case dari Nizza Afham ini, geng, yang coba kita kirimkan Al-Fatihah sejenak, geng, ya, untuk beliau, geng, ya. Oke, dan menurut dari pihak polis ini bukan case penjenayah karena tidak ada unsur-unsur jenayah, geng, ya. Tapi mati kejut, geng. Oke. Agak pelik sih. Kalau menurut kalian sendiri macam mana, geng? Boleh komen ya di ruang komentar, geng. 4. 4. Letupan misteri Ipoh. Pada 21 Oktober 2024, penduduk di Ipoh Ya, ya. dikejutkan dengan Pernah satu dengar. gegaran kuat di sisi bunyi letupan misteri yang bergema di beberapa kawasan sekitar bandaraya itu. Ramai yang keluar rumah dalam keadaan panik. Ada yang menyangka berlaku gempa bumi, ada pula yang menjangkakan letupan besar. Malah bunyi ini turut terakam di banyak CCTV milik penduduk di kawasan tersebut. Oke. Sampai getar, geng, tingkap. Namun yang peliknya, siasatan ramai oleh polis Perak bersama 20 agensi awam dan swasta menemui jalan buntu. Tiada sebarang latihan letupan dijalankan oleh pasukan gerakan AM. Tiada aktiviti kuari. Oke, Tiada laporan aneh sih. gempa bumi. Dan tiada letupan sonik. Bunyi itu muncul entah dari mana dan pergi begitu sahaja. Ia akhirnya diklasifikasikan sebagai insiden misteri. Yang lebih pelik, kejadian serupa pernah direkodkan pada tahun 2012 dan 2018 pada waktu yang sama, iaitu sekitar jam 11 pagi. Kejadian yang berulang setiap 6 tahun ini mula mengundang tanda tanya yang lebih besar, kebetulan atau satu kitaran yang belum difahami. Ini cakap anak, jadi waktu tu saya rasa macam dia macam bergegar sekejap daripada dia ada dalam kereta. Saya duduk dekat Ulu Kinta, lepas tu kawan saya dekat area Cemur, dekat Kelebang pun boleh dengar bunyi jugalah. Soalannya itu bunyi apa, geng? Kan sudah dikonfirmasi, tidak ada yang latihan militer, tidak ada yang latihan tembak menembak, bom atau apa, nggak ada, geng. Dan itu kejadiannya setiap 6 tahun sekali berada di Ipoh, geng, ya. Aduh, ini masih sebuah misteri, geng, ya. Sebenarnya apa yang meledak itu, geng, ya. Oke, kita lanjut lagi, geng. 3. Ketiga,
siapa buka pintu balai? Oi. Balai polis pun diganggu. Angin maybe. Rakaman dari Balai Polis Bandar Hilir Melaka ini pernah menggemparkan negara apabila mula tular di bidang sosial sekitar tahun 2017. Dua pintu kaca balai kelihatan terbuka sendiri tepat jam 3 pagi tanpa sebarang interaksi manusia. Lebih mengerikan, salah satu daripada pintu tersebut tiba-tiba pecah dengan sendiri dan mengejutkan 3 anggota polis yang sedang bertugas di meja aduan awam. Waduh, kalau angin sepertinya nggak mungkin, geng ya. Terlalu kencang, terlalu kuat, dan itu nggak masuk akal sih. Walaupun ada yang menganggap ia berkemungkinan berlaku disebabkan oleh tekanan angin, namun ada yang menafikannya kerana dianggap terlalu mustahil. Teori demi teori, persoalan demi persoalan terus timbul. Hingga ke hari ini, tiada penjelasan saintifik maupun rasmi yang diberikan. Kalau memang angin harusnya kedua-duanya terbuka kan, geng. Ini hanya satu, geng. Ya kan, agak pelik sih. Dua. Rakaman ketukan misteri. Ini di Sabak Bernam nih ya. Nah, isu ketukan pintu misteri ini sangat-sangat viral dan boleh dikatakan hampir setiap tahun akan berlaku dan semakin merebak dari negeri ke negeri kan. Namun, kalau korang ingat lagi, ketika insiden ini berlaku di Johor, terdapat rakaman CCTV berjaya merakamkan sesuatu ketika ketukan misteri itu sedang berlaku. Okey. Kalau korang tengok dekat CCTV ini, dikatakan terdapat visual seakan-akan asap atau tali kelihatan ketika ketukan itu berlaku. Adakah ini punca kepada ketukan tersebut? Tapi yang kampung darat ni, yang rumah satu tu, dia dah kacau 4 hari tau. Lepas tu hari tu dia menggila, dia kacau satu kampung. Satu kampung lah, 2-3 kampung dia kacau. Tapi ketuk dia macam ni lah. Yang cuba jangan ketuk macam tadi. Kuat. Itu lah. Dah. Malah pada tahun 2021, viral di media sosial rakaman CCTV berjaya merakamkan kelibat yang didakwa menjadi punca kepada ketukan misteri itu. Tapi kalau korang tengok betul-betul, sebenarnya itu cumalah bayang-bayang musang yang berjalan di atas wayar elektrik. Dan perkara ini juga turut disahkan oleh ramai orang di komen. Ya, musang ternyata. Siapa sebenarnya yang ketuk pintu? Nah itu, aku agak risau, geng, ketika ada rekaman-rekaman ini kan masa itu ramai yang upload, geng ya. Aku agak risau ketika ada yang ngetuk-ngetuk, ya kan, kita record, kita buka pintu, takutnya ada sesuatu nih ketika buka pintu, entah itu hantu, ponti, pocong, ya kan. Agak risau dan sekaligus agak takut, geng. Ada yang bercakap ya masa itu, komentar di ruang komentar itu kemungkinan orang-orang yang mendalami ilmu hitam, ya kan, geng. Ada juga yang berkomentar itu just prank, ya kan, atau itu hanyalah sound, ya. Jadi orang buat video guna sound ketuk-ketuk pintu. Ada juga yang berkomentar seperti itu. So kalau menurut kawan-kawan macam mana, geng? Boleh komenlah di ruang komentar, geng ya. Oke, next kita lanjut lagi, geng. Ini cukup seram yang ini. Satu. Macam mana dia tolak kereta? Faktor nak korang nilai sendiri apa yang korang bakal nampak dalam rakaman CCTV kali ini. Didakwa berlaku di Kuala Lumpur. Tolak kereta? Sebuah kereta jenis Toyota Velfire dilihat meletakkan kenderaannya secara double park dan menghalang kereta Alza. Enggak, ini sebelumnya saya cut dulu, geng. Saya potong dulu. Ini sepertinya adalah macam rekaman CCTV, tapi ini sepertinya adalah salah satu atau sebuah promosi film kalau tak silap. Kita coba lihatlah penjelasan dari admin Faktor Channel. Memang pelik dia. Asal kenapa? Dia ada bapak. Velfire kan, dia macam dia punya kekuatan telekinesis, geng. Namun video ini bertambah pelik apabila pemilik kereta Alza tiba dan cuba untuk mengalihkan Toyota Velfire tersebut. Korang mesti takkan percaya apa yang berlaku seterusnya. Didorong nih, dari ditolak. Tapi dengan jarak jauh, geng. Nah, tayarnya nggak jalan, geng. Tayarnya nggak jalan, tidak bergerak, tidak berputar. Pelik kan?
Nah, Ada yang mendakwa sebenarnya terdapat pemandu di dalam kereta tersebut yang mengalihkan kereta itu. tapi tayarnya nggak berubah, nggak gerak. Bahagian tayar yang langsung tidak bergerak. Dan terdapat juga kesan jejak seakan-akan tayar itu diseret. Dan jika korang tengok di bahagian komen, ramai yang mengatakan video itu benar dan lelaki tersebut menggunakan ilmu Nasrul Haq untuk mengalihkan kereta. Nasrul Haq. Serang! Ini ya. Oke. Iaitu ilmu persilatan yang pernah diharamkan oleh JAKIM pada tahun 1978 kerana didakwa mengandungi unsur kesesatan. Adakah video ini benar atau telah disunting? Ini sepertinya disunting, geng. Edit ini, geng. Kalau Fak rasa video ini telah disunting. Sebab kalau korang pergi ke profil Muhammad Afiq GP ini, korang akan nampak video yang dipost selepas video viral itu adalah video cara-cara diorang edit. Nah, kan. Ya. Halus sekali, geng, editannya, geng. Padam orang dalam kereta. Oke. Namun pada pendapat korang, rakaman CCTV di awal video tadi, Nah, ini nih. Ini seram sih yang ini. adakah benar atau sekadar lakonan? Kongsikan komen korang di bawah menggunakan hashtag Fakta Benar kalau percaya atau hashtag Fakta Lakonan kalau korang rasa itu cuma rekaan. So, kalau menurut kawan-kawan macam mana, geng? Itu benarkah atau lakonan, geng? Yang di awal video tadi, geng, ya. Jadi ada anak kecil, geng, ya. Budak-budak nih, geng, ya. Dia menggandeng seperti nenek-nenek, geng, ya. Itulah agak seram juga, geng. Kalau menurut kalian macam mana, ya boleh komen lagi, geng, di ruang komentar, geng, ya. So, itulah, geng, video malam Jumat kali ini. Semoga kalian semua yang di luar sana peminat horor, peminat cerita seram, semoga terhibur, geng, ya. Sorry sebelumnya saya sudah lama tidak upload video-video seram, ya, dikarenakan masa itu ada event bola, jadinya tak sempat upload, geng, ya. Oke, ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaksi sama-sama, silakan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Indonesia, ada Indonesia. Bye bye, geng.